tes mic 1 2. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ya. Panjang umur, murah rezeki. Dapat kita bersama pada malam ni syukur sangat. Ini pun satu rezeki yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita berkat. Ya, itu dia. So, isu kita pada malam ni rezeki yang tak berkat. Apa dia punca kenapa dapat rezeki tak berkat? Itu kaitannya insya-Allah ya. Ini berkaitan dengan kita punya hari Senin dulu. Kita punya isu tentang kenapa sempit rezeki. Betul. Lepas tu bagaimana nak tarik buka rezeki. pintu rezeki. Magnet rezeki. Dan nak pastikan pula rezeki kita berkat, kita bincang malam ni kenapa rezeki tak berkat dan sebagainya. Itu dia. So sebelum tu jom ajak kawan-kawan tolong like dan share. Like dan share. Ya, tolong join ya, ajak kawan-kawan sama-sama. Dan untuk mereka yang belum lagi join, ya, kita punya Warga Usahawan Tok Abah, jom. Usahawan Tok Abah. Jom, Warga jom, Usahawan jom. Tok Abah, jom sama-sama. Ya, press Jom. link yang kat pin konten kat atas kali tu. Press saja. Okey. So itulah dia. So tu sebenarnya selalu kita dengar tentang ya rezeki tak berkat, rezeki tak berkat, rezeki tak berkat ni. Sebenarnya Tok Abah pun carilah tanya ustaz-ustaz, bincang apa maksud rezeki yang berkat tu. Pada dasarnya selalu cikgu sebut ya. Cikgu sebut ya, niat kena baik. Ya. Ya, maka cara buatnya baik, caranya baik. Niat tak mengalahkan cara. Betul, Niat betul. baik, cara baik, hasil baik, itu rezeki berkat. Rezeki akan berkat bila niatnya betul, ya, caranya betul, halalan thayyiban ya. Lepas tu hasilnya baik, maka apa yang kita dapat itu insya-Allah berkat. Dan ulama pula menambah rezeki yang tanda rezeki berkat ialah sedikit rasa cukup. Allahu Akbar. Itu cuma ada orang gaji 1,000, anak 10 orang, tapi anak sulung boleh masuk universiti. Allah. Anak yang lain-lain pun elok, ada yang masuk pusat tahfiz, gaji 1,000 aja. Tapi masya-Allah dengan tawaduknya, dengan berkatnya, anak jadi orang. Anak jadi orang. Tu sebabnya Tok Abah memang geleng kepala, memang luar biasa. Allahu Akbar. Tu sikit Tok Abah. Saya teringatlah ada satu kisah tu Tok Abah. Seorang bapa ni dia panggil anak dia ni Tok Abah. Saya rasa Tok Abah mesti ingatlah cerita ni kan. Aku ni bukan doktor PhD. Tetapi ni aku kenalkan, ini profesor. Tu macam mana cerita tu? Itu saya beri ceramah kat tempat ni geng-geng Jawa lah, geng Jawa. Saya tak berapa Jawa sangat. Okey. Mak bapak saya Jawa. So itulah dia ni dia ni seorang petani kat Tanjung Karang ya. Dia penanam padi, anak 5 orang, semua masuk universiti. Ya. Allah. Tak salah saya 2 orang anak dia doktor. Allah. 2 ke 3 orang anak dia doktor perubatan. Tu dalam forum tu kita jemput dia. Kita jemput dia untuk jadi salah seorang penangkatan tu panelis lah untuk pengalaman ya, sharing. So yang jadi moderator ialah Datuk Dr. Hassan Ali. Oh subhanallah. Terkenal satu Nusantara. So tu yang kata, moderatornya, pengurusi majlisnya ya Dr. Hassan Ali. Panelisnya Dr. Faizal Kamsah. Tapi saya bukan doktor, tapi saya Bapak Doktor. Alamak, betul juga. Bapak Doktor lagi tinggi daripada doktor. Betul. Bapak Doktor. Bapak kepada doktor-doktor. Apa yang bapak itu doktor? Hebat tak hebat. Tapi itulah memang berkat. Dia seorang penanam padi. Tapi itulah dengan duit peluh titik peluh dia dia sekolahkan anak-anak dia. Tapi satu saya tanya dia, apa rahsia awak ya dapat ya keberkatan rezeki? Pertama, sembahyang jangan tinggal. Allah. Sembahyang jangan tinggal, insya-Allah rezeki berkat. Dan kita sentiasa didik anak seimbang. Ya, belajar betul, hormat cikgu, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Doakan guru, doakan kawan-kawan. Itu antara lain. Benarlah ya, dalam berarti kata rezeki yang berkat itu sedikit tapi muai. Ya, sedikit tapi cukup. Macam tadi lah pendapatannya manalah kena penanam padi zaman dulu. Zaman dulu ni penanam padi mana ada yang kaya raya kalau orang Melayu. Ya, kalau estate padi itu cerita lain. Memang susah hidup. Tapi anaknya jadi orang sebab berkat. Ya, dan rezeki yang tak berkat walaupun dapat puluh ribu, ibarat kata ulama, mana minum air masin, air laut. Allah. Makin minum takkan hilang haus. Itu tanda rezeki tak berkat. Jadi itulah dia. Antara kalau kita boleh senaraikan antara ciri rezeki tak berkat supaya kita cek balik, kita muhasabah diri. Duit banyak tapi rasa tak cukup, memanjang. Lepas tu ya kerja sering tak pandai kata orang tu tak siap. Kerja kita terbengkalai. Start okey, bukan berapi-api tapi tak ada follow through, terbengkalai. Ada harapan, ada punca tak berkat tu ya. Ya, lepas tu buat sesuatu yang tak bermanfaat. Kita banyak terlibat dengan benda yang lara, yang sia-sia, tak bermanfaat. Lepas tu masa habis dengan perkara-perkara yang sia-sia tadi dah sebut.
hati sentiasa gundah gelana, tak aman, susah nak tidur. Ya, itu hati tak tenteram, ada harapan ya. Mungkin ada punya masalah lain. Ada harapan rezeki mungkin tak berkat, apa tu? Susah nak bersedekah. Duit ada. Tapi nak bersedekah tu ya Allah macam tak hidung masin, memang kedekut ya. Kedekut ya. Lepas tu harta benda sering rosak. Ada kereta rosak, ada rumah tercabut bumbung. Maaf ya, jangan yang baru tercabut jangan kata itu aku tu. Bukan. Ini contoh ya. Sering rosak, sering sakit ataupun kemalangan. Jangan pula orang aksiden kata itu aku tu. Bukan. Ini sebagai contoh-contoh ya. Hidup kita tak bebas daripada hutang, lepas tu hidup kita tak tenang ya. Kita banyak hubut dunia. Ingat nak dunia saja, terlupa akan mati. Kita ada penyakit al-wahan. Itu dia punya mukadimah tentang tanda-tanda orang tak berkat. So, cikgu sambung tentang isu kita rezeki yang tak berkat. Allah, terima kasih Tok Abah. Biasalah, saya ni banyak pergi kepada kajian lapangan Tok Abah. Right. Selaku orang di belakang Tok Abah, banyak orang kata apa, duduk di belakang melihat kajian-kajian lapangan, bergaul, bercampur dan sebagainya Tok Abah. Apa yang saya dapat buat kajian Tok Abah? Kenapa rezeki tak berkat ni, nak tak nak, suka tak suka Tok Abah, dia tak boleh lari daripada faktor utama dia adalah sikap individu ataupun sikap insan tu sendiri Tok Abah. Sikap. So minta maaf cakap kadang-kadang hak orang kita ambil. Allahu Rabbi. Kadang-kadang Tok Abah tak cukup dengan kita ambil hak orang, kita sebarkan fitnah, kita keji orang Tok Abah kan, semata-mata sebab kita nakkan job tu, nakkan perniagaan tersebut kan. Kau jangan makan kedai sebelah tu ada santau. Astagfirullahalazim. Biasa dengar. Kan? Tu biasa dengar Tok Abah kan. Jadi benda-benda ataupun perkara-perkara ini sebenarnya dia bukan mengundang kepada murahnya rezeki, tetapi dia akan mengundang kepada kemurkaan Allah, nombor satu. Nombor dua, bila Allah murka Tok Abah, bagaimana rezeki itu nak masuk. Betul. Subhanallah. Ni yang kita bincangin dulu dalam beberapa minggu yang lepas. Jadi di situ Tok Abah kan, disebabkan sikap ataupun tindakan yang tak berapa nak betul. Asbab seperti yang Tok Abah katakan pada minggu yang lepas, disebabkan hati tersebut yang tak berapa nak bersih, yang hati tersebut menggerakkan otak untuk bertindak, berfikir dengan cara yang tidak tepat ataupun yang Tok Abah katakan tadi kan, yang tak berapa nak betul. Kena ingat dasar hukumnya perbuatan tidak menghalalkan cara Tok Abah. Betul? Kan, nak naik pangkat, bekerja dalam organisasi, sanggup tikam kawan, sanggup pijak bahu kawan, sanggup benam kepala kawan dan sebagainya. Nauzubillah. Itu pun tidak akan berkat. Orang selalu tanya kita macam ni Tok Abah kan. Alah, dia tu naik pangkat boleh lah sebab kipas bos. Alah, dia bukan kipas bos, dia pasang aircon 10 horsepower belakang bos. Kabel besar. Subhanallah. Saya faham kalian yang menonton pada malam ini, mungkin di kalangan kalian mengalami situasi seperti ini. But don't worry, Allah sangat adil kepada hamba-hambanya Tok Abah. Betul. Jangan risau. Apa makna kalau kita dapat gaji yang besar tetapi perbuatan ataupun tindakan kita ke arah mendapatkan perkara tersebut adalah perbuatan yang bercanggah dengan hukum, bercanggah dengan apa yang Allah ajar dan didik di dalam Al-Quran, yang baginda Nabi SAW sebut di dalam hadis-hadis baginda. Tak ada guna Tok Abah. Jadi dapat gaji besar yang akhirnya tak tahu ke mana. Tok Abah masih ingat ada satu sahabat kita yang dia berkongsi dulu dia duduk dalam satu jawatan yang biasa-biasa, dia tak ada peluang untuk ambil duit tambahan kan, tetapi suami dia ni bila diberi kenaikan pangkat, jadi dengan kedudukan yang baru tersebut memberi ruang dia untuk mengambil duit-duit tambahan, yang akhirnya keluarga dia dulu yang rapat akhirnya berlaku pergeseran dan sebagainya. Betul. Subhanallah. Itu adalah asbab. Itulah asbab atas yang saya katakan tadi Tok Abah, sikap. Tok Abah, sikap manusia itu sendiri yang Tok Abah katakan tadi, terlalu cintakan dunia hingga membenci kepada akhirat. Nauzubillah min zalik. Kan? Yang terlalu cinta dan akan kemahsyuran tetapi melupakan akan hari perhitungan. Nauzubillah min zalik. Kan? Semua orang tahu di akhirat kelak Tok Abah, bila mana seseorang itu melakukan kesalahan kepada seseorang yang lain,
Allah kata hatta kalaulah seekor kambing itu menanduk kambing yang lain akan dipersoalkan dan akan dibalas di sana. Apatah lagi tu Abah, kan, orang yang dia naik dengan cara yang salah, tikam kawan, fitnah kawan, nauzubillah min zalik tu Abah. So ni tu Abah yang kita nak tekan kat sini, yang tu Abah sikap. Macam mana tu Abah kita nak kembangkan sikit, ramai yang nampak dan mula respon tu. Ini bukan sikap ni sangat bahaya lah, yang semuanya sangat bahaya dan kita tak perasan. Kita banyak tak perasan bahawa kita ada sikap. Ni namanya dalam bahasa psikologi unconscious belief, ya. Satu kepercayaan yang kita tak sedar tapi menghantui kehidupan kita. Allah. Contoh yang paling besar dalam masyarakat kita yang Tok Abah dengar tiap-tiap hari selalu bila bercakap dengan kontraktor dengan businessman. Alah doktor, alah profesor, Datuk, kalau kita tak rasuah jangan harap nak dapat projek. Jangan harap. Ya. Biasa. Biasa tu. Tak ada wang pelincir, jangan harap lah, jangan mimpi lah. Ada yang cakap tu tak Abah. Alah, tak sembahyang pun boleh kaya. Allah. Alah, kawan tu tak sembahyang apa pun kaya raya, mengarut lah semua ni. Tu bila orang tu mencabar, Tok Abah kata kita kena ikhlas, kita kena betulkan niat, betulkan cara, jangan terlibat dengan benda-benda yang bukan-bukan ni. Dia kata, Tok Abah ni bisnes apa? Kami ni kontraktor. Kalau tak ada rasuah, tak akan dapat projek. Cuba ulang balik, saya kata. Takkanlah tak dengar. Ini biasalah, jangan. Ini bukan nak sorok-sorok ni. Ini memang betul punya. Kalau dah terlibat dengan projek-projek ni, kalau tak bagi rasuah, tak boleh dapat projek. Confirm tak dapat. Cuba ulang sekali lagi. Dia tak nak dia ulang. So, yang you cakap apa tadi? Kalau kita tak bagi rasuah, tak akan dapat projek. Apa yang you cakap ialah, adakah Allah suruh kita melakukan dosa besar? Memberi rasuah tu dosa besar tau. Memberi dan menerima rasuah tu dosa besar. Ya, adakah you mengatakan bahawa kalau kita tak buat dosa besar, Allah tak akan bagi rezeki? Itu you cakap tadi. Ya, kalau tak bagi rasuah tak akan dapat projek. Kalau tak buat dosa besar, Allah tak bagi rezeki. Betul ke you cakap begitu? Dia diam. Ini namanya unconscious belief. Ini satu kepercayaan yang kita tak sedar tapi sangat silap sikap tu. Sikap tu sangat salah. Sangat serong, sangat songsang. Tolong betulkan ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana mungkin Allah bagi kita dengan cara yang songsang. Kita kena buat dosa, kena pelincirnya dengan rasuahnya baru dapat. Allah Akbar. Ada seorang sahabat ni tahun 90-an, bukan baru-baru ni zaman sekarang ya. Tahun 90-an. Dia pasang nazar. Aku kalau dapat petrol station ni, ya, aku akan selepas tahun je cukup aja aku nak pergi Mekah. Dan dia pergi Mekah dengan Tok Abah tahun 87 kami pergi Mekah, ya. Kali pertama Tok Abah pergi dan dia nazar dia sebab dia setahun dia dapat petrol station. Tok Abah tanyalah saja. Tok Abah tahu dia ni orang baik. So kena pelincir jugalah untuk dapat tu. Dia pandang. Itulah saya pasang niat, ya Allah, aku tak ada duit. Aku ni jual ikan. Dia jual ikan. Aku cuma jual ikan, aku tak ada duit, aku doakan kau, ya Allah. Aku bernazar, aku dapat stesen minyak ni, aku cukup duit, aku nak pergi haji suami isteri. Dan Allah bagi dia, ya. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ud'uni astajib lakum. So jangan lagi fikir kita kena keluarkan rasuah, kena pelincir baru dapat projek. Kita kena buat dosa besar baru dapat rezeki. Salah. So dia ni dapat rezeki. Langsung tak ada hengki-pengki. Seorang sahabat Tok Abah sama juga. Ya, dia ni driver taksi tapi dia jaga mak bapaknya dengan ikhlas. Mak bapaknya meninggal kat tangannya, mak dia meninggal kat tangannya, ayah dia meninggal kat tangannya. Ya, RM600 sebulan buat taksi kat Langkawi. Tapi 5, 6, 7 tahun kemudian jumpa balik dia, ya, Mi, macam mana Mi? Bisnes Mi? Taksi okey? Okey. Tapi saya tak bawa taksi lah dah, doktor. Tak bawa taksi? Saya adalah saya dah ada 200 buah taksi. Jadi saya duduk kat pejabat lah. Subhanallah. Dia bukan orang, maaf ya, bukan orang politik, bukan apa, tak ada yang kipeng-kipeng. Lillahi ta'ala. Ya, halalan thayyiban. Pendapatan bulanan dia ambil 50-60 ribu. 50-60 ribu ringgit sebulan. Ni profesor ni adalah dalam malu nak cakap. Dia ni SPM tak lulus. Tapi sebab punca rezekinya betul, keadaannya betul, niatnya betul. Dan tadi apa dia? Bila kita kurang ajar kat mak bapak, ingkar mak bapak, rezeki tak berkat. Tapi bila kita menjaga mak bapak, khidmat bapak, janji Nabi, maka Allah jamin rezeki kita. Rezeki akan dapat yang berkat, ya. Sedikit tapi muai, kalau banyak dapat diagih-agihkan dan membawa kebaikan. Itu dia. So itu yang saya nak komen tadi. Cuba sambung balik dengan situasi di lapangan. Allahu Akbar. Itulah Tok Abah. Kadang-kadang kita dapat menilai
yang dikatakan bahawa kaya belum tentu bahagia. Betul. Allahu akbar. Betul. Abang kan? So kita lihat kalaulah aku dilahirkan dalam dulang emas tentu aku bahagia. Belum tentu. Belum tentu tak Abang? Belum tentu. So apa yang Tok Abah katakan tadi, saya memang sangat yakin dan percaya itulah yang acap kali kita akan temu kepada mereka yang nak berniaga dan sebagainya selepas ini untuk masuk dalam lapangan, kalian akan bertemu dengan situasi seperti itu tak Abah. So apa yang penting kalau kita berhadapan dengan situasi tersebut? Yang pertama macam Tok Abah katakan tadi, besarkan akhirat di dalam hati kita daripada dunia. Sebab Tok Abah, kenapa sikap tersebut tertarik untuk melakukan kesalahan dan sifat-sifat seperti itu? Sebab ada kalanya manusia ni dia membesarkan dunia itu lebih daripada akhirat. Betul. Dia nampak kesenangan untuk 60 tahun, 70 tahun di atas muka bumi ini berbanding dengan hidup yang abadan yang tak tahu sampai bila-bila dekat sana tersebut. Betul. Allahu Rabbi kan. Betul. Dan saya tertarik dengan ada satu doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang miskin. Itu doa minta maaf tak Abbas. Ibu tak berani nak baca lagi ya. So maksudnya kenapa rezeki kita tidak berkat itu, dia memang Tok Abah memang sinonim, memang cukup rapat dengan perbuatan dan bagaimana manusia itu membentuk sikap yang ada dalam dirinya. Kalaulah dia berjaya membawa sikap yang baik, sikap yang positif, minta maaf tak baik, kalau dia berniaga dengan jujur, tidak tipu. Masalahnya ramai yang saya jumpa, yang saya jumpa bila kalau tak tipu tak kaya. Itu antara kata-kata ataupun peribahasa yang biasa dengar. Kalau tak bohong bila nak senang. Allahu akbar. Kan? Jadi semua prinsip ataupun kata-kata tersebut sebenarnya Tok Abah dia akan membawa orang kata apa, mengundang kepada tidak berkatnya rezeki yang kita peroleh. Dan kita dapat lihat Tok Abah, maaf kita penat mencari rezeki dan sebagainya. Bila balik rumah, anak bagi surat, besok datang sekolah, cikgu disiplin panggil. So, kenapa? Baca surat, anda penjaga diminta datang ke sekolah untuk urusan pemberhentian atau pertukaran sekolah anak. Nauzubillah ini. Kalaulah kita kerja penat ni untuk Abah, kita tak tindas orang, tak tipu orang, tak ambil hak orang, because kita pentingkan akhirat yang kita besarkan di dalam jiwa kita sebut, bimbang-bimbang. Kalau kita ambil hak orang, cuik hak dan sebagainya, di sana tak mampu nak menjawab dan sebagainya, subhanallah. Bangun malam, lalu depan pintu bilik anak, tengok anak bentang sejadah tengah tahajud. Kita terkejut pergi ke toilet mak bapak untuk buang air je, tapi anak bangun bertahajud pada itu. Kalian yang mendengar pada ketika ini, cuba tanya diri kalian pada ketika itu, yang mana rezeki tersebut yang akan membawa ke arah melahirkan anak-anak yang sedemikian. Allahu Rabbi. Kan? Kalau anda seorang ibu pada malam ini, anda seorang bapa pada malam ini, saya tanya kalian dan jawablah dengan sejujurnya. Anda bangun malam-malam melihat anak qiyam, anak baca Quran dan sebagainya, tanpa disuruh, berapa nilai perbuatan yang anak anda lakukan pada ketika itu? Mungkin boleh tulis komen kat bawah tu berapa? 1 juta, 2 juta. Ramai yang menjawab Tok Abah bila saya tanya kepada para peserta, cikgu SBO tak ada nilai. Memanglah tak ada nilai. Berselisih kat pintu pagar, balik kerja penat, anak pun keluar, kita pun masuk. Nak pergi mana tu? Nak pergi masjid Allahu akbar. Sejuk perut mak lah. Perut mak je lah. Perut bapak memang tak tahulah. Jadi Tok Abah, mungkin Tok Abah boleh kupas sikit apa yang Tok Abah nyatakan yang awal tadi tu. Antara ciri-ciri tu, yang antara faktor-faktor tu yang menampakkan sangat, saya yakin dekat komen-komen bawah tu rasa macam, ish, alamak, rasa macam aku lah tu. Itulah. So sebelum tu kita kenakan balik sembang rezeki dengan Tok Abah ni ditaja oleh Excel by Tok Abah. Dan yang paling penting juga, kita sebenarnya nak meraihkan, nak mengalu-alukan sahabat-sahabat di luar sana yang jom sama-sama kita berjuang kita untuk kata tu perkasa peribadi, kita kata tu rawat rohani, dan kita kata tu tingkatkan ekonomi kita. Jadi orang baik, maka mudah-mudahan jadi usahawan yang berjaya duniawi dan ukhrawi. Amin. Balik kepada kisah tadi itulah, macam mana kita nak mengelakkan supaya rezeki kita jadi berkat, supaya jangan tak berkat. Biar sikit tapi cukup,
Dan kalau banyak muai dapat dia agih-agihkan. Ada orang yang dapat manfaat daripada rezeki kita tu. Sebab dalam rezeki kita ada hak orang. Itu sebabnya. So itulah satu perkara yang menyebabkan rezeki kita tak berkat. Kata para ulama ialah selalu mungut. Ya, kena mungut. Kalau anak-anak cakap aja, bah, ada duit untuk bayar sekolah. Kau ingat bapa kau cap duit ke ni? Mana bapa ada duit ke kau? Ni bila kita mungut, kau ni menyusahkan aku lah. Anak-anak ni semua menyusahkan. Awak pun, isteri pun kata, bila seorang suami selalu merungut, isteri aku, anak-anakku semua menyusahkan aku, ni akan dapat rezeki yang tak berkat sebab dia tak bersyukur. Dia tak bersyukur, ya. Sebab bila berumah tangga je, kita sebut dah dalam persegi yang lepas, ya. Bila kita berumah tangga je, Allah buka pintu rezeki. Dapat anak, setiap anak dibawa ni bawa juga rezekinya. Rezeki anak tu Allah berikan rezeki melalui anak-anak. Jadi mana mungkin kita akan dengan punya angkuh, punya lupa diri, dengan punya jahil mengatakan isteri aku dan anak aku memang menyusahkan. Itu satu perkara yang kadang-kadang Allah Akbar, ya. Dan ada yang kita sebut juga, kenapa rezeki tak berkat? Tak keluar zakat, tak berdekat, kedekut macam tak hidung masin, dengki khianat. Kita dengki kat orang yang berjaya. Macam mana? Dia ni ada kabel. Alah, kau janganlah dia ada kabel. Dia ni, ya. Aku tak tahulah apa ni, tapi memang aku pernah dengar lu ada Failah Kamsah makan kat kedai tu, dia nampak ada jin kencing kat. Ada viral. Saya kena tepis, kata ya Allah, aku tak pernah cerita begitu. Ni berlaku, ya. Dia fitnah. Kesian. Menangis-nangis kawan tu. Ya, hampir kosong kedai dia. Saya pun terus buat statement, itu tak betul. Saya tak pernah kata begitu dan saya dah masuk ke kedai tu, saya dah makan minum memang lazat. Silakan. Ramai balik. Saya kena betulkan. Kesian. Saya nampak dia punya viral message tu. Failah Kamsah makan kat kedai nampak macam ada makhluk yang kencing kat makanan. Padahal saya tak pernah cerita macam itu. Fitnah yang sangat dahsyat. Agak-agak berkat ke? Tak berkat. Ini kisah benar. Di satu tempat ada 10 gerai yang baru buka, ni macam satu food court. Tapi food court yang paling popular nombor 3. Jadi memang orang semua pergi kat nombor 3 dah penuh, maka pergi nombor 1, 2, 4, 5, 6 sampai ke 10. Semua penuh. Waktu lunch hour semua penuh. Tapi orang akan tuba kat nombor 3. Tapi akhirnya orang yang lain tu dengki kat nombor 3. Sebab dia ni jadi tumpuan. Tapi bila lunch hour penuh semua. Sebab semua nak pergi ke nombor 3, gerai nombor 3 semua dah penuh. Jadi dia pergi nombor 1, nombor 2, nombor 4, 5, 6, 7, 8, 10. Semua dapat rezeki. Tapi satu hari orang punya dengki. So orang gerai nombor 3 ni ceritakan oleh tuan guru saya. Dia kata dia potong bawang keluar ulat, potong sayur keluar ulat, potong timun keluar. Jadi orang dah syihir yang gerai tu ulat aja. Selepas 3 hari tutup. Tengok Allah punya hebat. Bila tutup gerai nombor 3, 10 gerai tutup. Orang tak datang langsung ke kawasan. 10 orang, 10 gerai semua. Jangan dengki. Memang tak berkat. Barang siapa tolong orang lain, Allah akan tolong hamba-Nya, ya, yang sentiasa menolong sahabatnya, kawannya, saudaranya. Kita tolong orang, Allah akan tolong kita, confirm. Jadi kalau kita sabotaj orang, memang rezeki kita tak berkat dan rezeki kita akan tutup. Itu yang nampak jelas sangat. Dengki, khianat, ya, memang jelas, ya. Bak kata Cikgu Esbo tadi, yang niat tak murni memang betul. Niat tu kena betul. Ya, aku berniaga ni bukan siapa. Aku memang dendam. Orang kata muka aku tak ada muka berniaga. Ya, dulu aku Pinang, ya, mertua aku kata apa? Macam muka kau ni kalau boleh aku tak nak terima. Tapi sebab anak aku dah sukakan kau, aku terima. Sebab kau ni memang alamak dalam miskin. Aku berniaga sebab aku nak buktikan pada mertua aku, I can make it. Itu pun niat tak betul. Ya, so jangan niat begitu, ya. Anggap kata-kata mertua itu sebagai satu galakan, sebagai satu doa, motivasi. Itu yang satu perkara. Dan satu lagi perkara yang menyebabkan rezeki tak berkat ialah dia sakitkan hati isteri dia. Ya, ada seorang sahabat tu memang kaya raya, sama-sama miskin dulu dengan isterinya, sama-sama, ya, tidur tak ada katil, ya, sebab atas apa nama tika biasa je. Apa nama yang tu? Mengkuak. Yang nipis tu. Toto. Saya pernah toto sebab saya tak pernah tikam toto tu, lupa tu. So dia pakai toto. Ya, tapi dia dah kaya raya, milioner. Ya, dia mulalah ingat tengok orang perempuan lain, yang orang lain. So dia pun tinggalkan isterinya, ya. Isterinya pun ialah punya hebatnya. Isteri pun dapat dia bukan mut'ah, harta sepencarian beberapa ratus juta lah. Punya mak kaya tu. Tapi lepas bercerai saja, the whole empire hancur. Ya, empire yang besar itu crumble sebab itulah dia menyakitkan hati isteri. Dia tak dapat redha isteri yang sama-sama bersusah payah. Ingat, ya,
rezeki kita jadi hancur sebab tak ada keberkatan. Dan satu lagi, ada seorang sahabat yang sangat kaya, ya. Aku ni adalah aset aku pun ada 2-300 juta, ya. So aku buat masjid banyak, sedekah banyak, anak yatim aku tolong, ya. Aku satu je aku tak buat. Aku memang jarang sembahyang lah, aku mengaku. Tapi takkanlah dengan sedekah aku banyak, masjid aku buat, takkan aku tak boleh masuk syurga dengan backdoor. Dia gurau. Lah. Bro, ni kawan main baju ni yang suka. Bro, yang kau ingat, yang kau kalau tak solat, minta maaf lah, ya, minta maaf. As-salatu imaduddin. Kau tak boleh nak masuk syurga, tak boleh. Dalam keadaan biasa tak boleh. Kecuali Allah minta ampunkan kau kena ampun, ya. Solat itu tiang agama. Bila solat kita tak buat, maka semua amalan kita jadi kosong, ya. Dia tiang agama. Dia macam bank account. Jadi kamu buat apa pun kebaikan, pahalanya letakkan mana? Tak ada saving account. Tak ada nombor. Nombor tak ada. So tolong, ya, untuk dapat pastikan keberkatan rezeki kita, jangan tinggal solat, jangan tinggal yang fardu, ya. Barang siapa yang selepas menunaikan yang fardu, maka mencari rezeki adalah jihad. Baguslah jadi jihad rezeki usaha kita untuk bekerja tu. Itu yang Abang nak wrap up di sini. So tolong, ya, jadi punca rezeki kita kena berkat, ya, dengan kita taat pada Allah, jangan kita menyusahkan orang lain, jangan khianat, ya, bersatu hati dengan keluarga, ya, dan mudah-mudahan kita akan dapat kebahagiaan dunia akhirat. So cikgu minta cikgu sekarang wrap up pula dari kacamata seorang yang kat lapangan. Okey, terima kasih Tok Abah. So kagum saya kutip apa yang Tok Abah katakan tadi. Akarnya, puncanya untuk mengundang rezeki tersebut solat. Ya. Kerana di situ adalah account number. Ya. Saya ada Tok Abah, tak banyaklah, 20,000 pergi ke bank untuk dimasukkan duit tersebut. Kaunter akan tanya, "Encik, nombor akaun berapa?" So maksudnya apa yang Tok Abah katakan tadi, kalaulah kita ada nombor akaun dengan bank tersebut, pasti dia akan ambil duit kita yang 20,000 tersebut, simpan dalam bank tersebut. Tetapi kalaulah tak ada nombor saya tak ada akaun, minta maaf cik, nombor tu duit tu kita tak boleh terima. That's right. So begitulah perumpamaannya amalan seseorang hamba tu, Tok Abah. Ya. So bila mana dia buat kebaikan banyak macam mana sekalipun, seandainya asas yang utama tu iaitu ibadat solatnya, yang kod ataupun nombornya 24434 tersebut, akaun tu tak ada di sisi Allah, ataupun terkurang yang 2 tu tak ada, dia ada 4434 je, tak ada. So back to apa yang Tok Abah minta tadi, kita wrap up yang ingin saya tekankan di sini kepada semua yang menonton pada malam ini, sama tak kira lah anda usahawan ke, bukan usahawan, baru nak jadi usahawan ke dan sebagainya. Ingat, ya, dah semayang jangan lupa satu lagi, Tok Abah, yang biasa kesilapan yang dilakukan oleh ramai usahawan, dia terlalu berahsia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tak doa. Kan? Bisnes, usaha, subhanallah, memang hebat, tip top usaha, tetapi tak doa, tak minta kepada Allah kesudahan, ending tu bagaimana, seolah-olah tidak menggantungkan harapan dia untuk bantuan Allah bagi memudahkan segala apa yang dia telah usahakan. Di sini Tok Abah saya nampak Tok Abah, menurut kajian saya. Saya tanya, okey, dekat sini siapa yang tak pernah putus untuk setiap hari dia akan doa, dia akan minta sekian dengan apa yang diinginkan. Senyap sunyi, Tok Abah. Sekali-sekala kita minta lah cikgu SPO. Dia tak boleh sekali-sekala. Dengan Allah ni ada lagi bagi alasan yang comel, Tok Abah. Saya tak reti doa dalam bahasa Arab. Subhanallah. Maaf, Allah dengar semua bahasa. Bahasa Jawa pun okey. Kan? Jadi maknanya mintalah, tolonglah jangan berahsia dengan Allah. Kita dah usaha, kita dah solat, nombor akaun dah buka. Yang tambah sikit dia, bab kata Tok Abah tadi, masukkan di dalam doa kita, rintihan kita, apa yang kita nak, biarlah Allah itu sebagai teman, sebagai sahabat. Yang suka duka kita, itulah tempat kita mengadu, Tok Abah. Subhanallah. InsyaAllah. Itu yang dinamakan bahawa akan datanglah rezeki yang barakah. Kata Tok Abah tadi itu, maka Allah akan bantu dengan sikap-sikap positif yang kita tunjukkan. Allah akan beri laluan dan jalan-jalan rezeki kepada diri kita. Rezeki tak pernah salah alamat, Tok Abah. Betul, InsyaAllah. Wallahu a'lam, Tok Abah. InsyaAllah. Cantik, ya. Sebabnya kata ulama last, ya,
bila seorang hamba-Nya angkat tangan dengan penuh tawaduk, dengan penuh ihtisab, berharap sangat, rasa kerdil sangat, ya, Allah rasa malu. Maksud malumin, Allah rasa kesian lah. Allah akan rasa malu kalau nak mengusungkan tangan hamba-Nya yang berdoa. So, tolong ya, ud'uni astajib lakum. Kau minta aku berdoa. Kau minta aku kabulkan. Kau minta aku kabulkan. Itu janji Allah. So jangan lupa untuk berdoa dan taubah malam ni. Doakan anda semua sama-samalah dapat rahmat Allah, dapat kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Dan untuk mereka yang minat, ya, untuk kata orang tu membangunkan diri, ya, dengan betulkan diri secara berpackage. Waktu pula ilmu perniagaan dan sebagainya, jom join kelab apa ni, keluarga usahawan taubah, ya, boleh sharing. Ada link tu, ya, press the link, jom join sama-sama. Jom. Kita sama-sama membantu membangunkan membangunkan sama-sama, ya. Kita bantu kita. Itu dari taubah, ya, minta ampun, minta maaf, ya. Teruskan akhir kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Amin insya-Allah.